Dan kisah yang ingin diceritakan datangnya daripada Azman. Azman menyeru saya, Kisi tolonglah, ketengahkan peristiwa pengalaman saya yang tak dapat saya lupakan. Perkara ini berlaku katanya antara perjalanan saya dari Hogang pergi ke Tampines menggunakan jalan yang dikatakan berhantu, jalan yang dikatakan berantai keras. Macam-macam nama saya dengar kata Azman tentang ataupun berkaitan dengan tempat ini. Jalan yang disebutkan adalah Old Tampines Road. Saya ingat lagi Kisi. Saya dari rumah Hogang pergi ke Tampines. Sebenarnya itu adalah rumah mak saya. Dan anak saya setiap hari, kalau isteri bertugas, dia akan hantar anak ke rumah mak. Balik tugas, saya pula akan jemput anak dari rumah mak pulang ke rumah. Jadi itulah kerja kami, rutin saya dengan isteri setiap hari melainkan hujung minggu. Jadi saya masih ingat lagi, saya pulang dari tempat tugas pukul 11 malam. Dan kadang-kala saya rasa tak sedap badan, saya pulang ke rumah mandi dulu. Kadang-kala dari tempat tugas saya terus pergi jemput anak. Dan ada kalanya oleh kerana saya rasa badan ni melekit, badan ni rasa tak selesa, saya akan balik rumah mandi salin pakaian, barulah akan saya jemput anak-anak di rumah mak saya. Pendengar Ria 897, rumah saya di Hogang, rumah mak saya di kawasan Tampines. Bila saya pulang antara satu malam, kerana saya rasa tak sedap badan, tak selesa kerana terkena hujan bila bertugas. Maklumlah saya bertugas di Sembawang Shipyard dan saya ni kadang-kadang terpaksa berjemur di bawah panas. Jadi bila balik tu dah terlampau letih sangat, saya balik ke rumah mandi, bersihkan diri, barulah jemput anak-anak saya. Pendengar-pendengar Ria 897 FM, dalam perjalanan bila saya berada di kawasan Old Tampines Road, setelah pulang ke rumah, dah mandi, dah siap, saya keluar dan berada dekat kawasan tu hampir-hampir 12:30 malam. Di sana kalau Kisi lalu, Kisi akan nampak ada satu bus stop, perhentian bas. Bus stop tersebut betul-betul di hadapannya ada hutan kecil. Jadi bila saya lalu dekat kawasan itu, sekitar nak dekat 12:30 malam, saya ternampak ada seorang perempuan sedang duduk di perhentian bas, mungkin menunggu bas, ataupun tak tahu apa dia buat di sana pada waktu sedemikian. Saya pun pandu kenderaan saya pergi rumah mak. Apabila saya dah pandu pergi rumah mak saya, anak-anak saya pun semua dah nyenyak tidur. 2 orang anak saya Kisi. Terpaksa saya angkat satu persatu. Angkat yang abang dulu naik ke dalam kereta, kemudian angkat kakaknya turun ke bawah, letak dalam kereta, dan saya pulang ke rumah. Ibu saya mengatakan, hati-hati mak rasa tak sedap lah. Jadi saya pun rasa terkejut apabila mendengar kata-kata ibu saya pada malam yang dimaksudkan. Saya pun kata, insyaAllah mak, terima kasih Saya beredar dari rumah ibu saya ataupun rumah mak saya dan menggunakan jalan yang sama Kisi. Jalan yang sama, Old Tampines Road. Bila masuk dalam jalan tu, semakin dalam, semakin seram dibuatnya. Tiba-tiba rasa macam tak sedap hati. Teringat kata-kata mak, hati-hati berjalan. Sebab ibu saya ataupun mak saya jarang sangat menyuarakan perkataan sedemikian rupa. Para pendengar Ria 897. Jadi apa yang berlaku? Kata Azman, dalam perjalanan anak perempuan saya terbangun. Dia duduk di bahagian depan kereta. Dan dia seat kereta di bahagian depan, saya baringkan supaya dia dapat tidur dengan selesa. Bila dia terbangun, dia gosok-gosok matanya dan terbatuk. Saya tulis, anak babah dah bangun, tidur cepat. Nanti dah sampai babah kejut Dia tengok saya, terperanjatlah tiba-tiba berada dalam kereta. Sebab sebelum ini saya angkat dia pun tengah tidur. Kemudian dia tanya, Baba kat mana ni? Oh, kita on the way nak balik. Tadi rumah nenek Baba angkat. Kenapa? Dia gosok-gosok mata lagi. Kemudian, Baba, kenapa orang tu duduk atas bumbung bus stop? Kisi, bila saya perhatikan di atas bumbung bus stop, saya tak nampak apa-apa pun Kisi. Langsung tak nampak orang, burung atau apa benda pun tak nampak di atas bumbung. Saya tengok anak saya lagi. Orang mana? Tuba perempuan tu tengah duduk dekat bumbung bus stop. Bila saya dengar, saya kata pejam mata, jangan tengok. Anak saya ni terus tutup matanya, tak nak tengok. Kemudian dia kata, Baba takut. Lisa, kenapa Lisa? Baba takut.
Saya tanya lagi dan kali ini saya pandu perlahan-lahan sebab saya takut saya terbabas. Kemudian adiknya bangun. "Baba, apa dekat tingkap?" Kisi, rupa-rupanya Kisi, saya tak nampak, 2 orang anak saya nampak. Bila balik rumah saya tanya mereka, katanya sedang saya memandu, ada perempuan dalam keadaan macam terbang dan wajahnya betul-betul rapat dengan tingkap kereta bahagian hadapan, sedang memerhatikan mereka berdua. Bila saya dengar di rumah, membuat saya rasa takut dan meremang bulu rumah. Sepanjang malam Kisi, saya tak bedik. Saya hidupkan laptop, saya masuk internet, cari laman membacakan surah-surah, pasang speaker kecil, putarkan surah-surah sampai pagi. Sampailah isteri saya pulang dan tanya kenapa saya buat macam tu. Saya ceritakan, isteri saya pun naik takut. Dan sejak hari itu, isteri saya tak benarkan saya menggunakan Old Tampines Road. Malah saya terpaksa pusing satu pusingan. Dari Tampines, memasuki TPE. Saya keluar menggunakan jalan yang lain untuk pulang ke rumah kami di kawasan Hugang. Terima kasih Kisi. Selamat tengah malam. Dari Azman, pendengar Misteri Jam 12. Pendengar 897, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman anda. Kisah selanjutnya. Dan sebelum itu, saya ingin beritahu anda bahawasanya rancangan MG12 ini sememangnya hanya satu hiburan. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Selanjutnya, kisah yang ringkas dari kiriman SMS yang saya terima. Kalau ada kisah misteri yang ingin anda ketengahkan, anda juga boleh kirimkan kepada saya melalui kiriman SMS dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Kalau boleh, yang mengirimkan SMS kisah-kisah misteri anda itu diringkaskan. Sebab kadang-kala anda type panjang berjila, nanti akan terpotong. Jadi akan terlepas untuk saya ketahui apakah kesudahan kisah anda. Kalau boleh ringkaskan dan bahasa anda gunakan tu jangan terlampau ringkas sangatlah. Jangan shorthand sampaikan saya tak faham. Jadi boleh kirimkan sekali lagi kodnya kelab KLUB, jarak nama anda, kisah misteri, dan anda hantarkan ke talian 72346. Saudara pendengar Misteri Jam 12. Yang ini ingin saya sentuh, kali ini kiriman daripada Hani. Hani berkongsi, katanya, apa kabar Kisi dan juga penggemar rancangan MG12. Sekarang ini Hani sedang mendengar rancangan MG12 bersama dengan ibu dan juga abang di ruang tamu sambil makan kacang. Hihihi, dia ketawa di belakangnya. Hani ingin sentuh satu kisah peristiwa yang Hani pernah alami. Waktu itu baru saja lulus ujian memandu. Dan Hani pula keluar waktu malam memandu bersama dengan abang. Jadi apa yang berlaku Kisi? Bila pergi keluar memandu dengan abang, niat di hati ni nak beli makan. Ibu pun kirim makan untuk bungkus. Kami anak beranak termasuk ayah memang sangat suka late night supper. Akan makan beramai-ramai, kadang-kala kami akan menonton TV ataupun VCD yang kami beli. Ataupun kadang-kala kami akan beramai-ramai macam sekarang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Sebagai masa untuk diluangkan bersama dengan keluarga. Wah, terima kasih kepada Hani dan keluarga. Kata Hani, jadi waktu malam tersebut, kami pun keluar 11 malam. Dan ibu kirimlah beli makan, abang saya yang memandu. Jadi, kisahnya diteruskan. Malam yang dimaksudkan, katanya tunang abang saya ada kecemasan ibunya. Jadi apa yang berlaku, abang saya minta saya hantar dia ke rumah tunangnya setelah kami beli makan. Dalam perjalanan, kami beli makan di salah sebuah kedai 24 jam dekat dengan kawasan Jurong West lah kata beliau. Jadi dia dah beli makan dengan abang, nak buat bungkusan makanan tu balik ke rumah untuk makan dengan ibu dan ayah. Abangnya dapat panggilan kecemasan dari tunang, mengatakan ibunya sakit. Jadi abangnya pula, Hani pula mengikut abangnya, hantar abangnya ke rumah tunangnya. Sampai sana abangnya menguruskanlah tunang dan ibunya memandu kenderaan dan Hani disuruh balik memandu. Jadi inilah kisah yang ingin diceritakan. Ketika Hani pulang ke rumah memandu seorang diri dan waktu itu beliau baru lulus ujian memandu. Kisahnya bagaimana pendengar Ria 897 akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini.
Saya teruskan kisah yang dikirimkan oleh Hani awal tadi. Jadi bila dia pulang ke rumah seorang diri, dia memandu kenderaan. Abangnya terpaksa menghantar tunangnya dan bakal ibu mertua ke rumah sakit ataupun ke hospital berdekatan. Jadi waktu itu Hani katanya baru lulus ujian memandu dan pastinya kisi, saya memang tak fasih dengan jalan raya. Nasib baiklah waktu itu 12 lebih tengah malam. Jadi tak banyak kenderaan, saya pun tak mudah rasa panik ataupun cemas. Bila saya pandu nak balik rumah, walaupun dekat tak jauh, salah belok sampai salah jalan. Tiba-tiba saya ni sebenarnya nak balik rumah saya berada kisi nak tahu di mana tak. Pandu sampaikan nak masuk ke PIE. Tengok jalan Corporation Road. Rakan-rakan misteri jam 12. Jadi kata Hani, saya baru perasan ni jalan terus sedikit lepas traffic light dah masuk lebuh raya PIE. Jadi saya pun signal, saya impit kenderaan sebelah kiri sebelum PIE di kawasan Corporation Road tu. Pendengar ya, saya hidupkan hazard light, saya keluarkan kisi GPS abang saya, masukkan adres rumah. Jadi apa yang berlaku, sebelah kiri saya merupakan hutan. Kalau tak silap saya nampak macam ada tanah perkuburan. Orang kata tempat itu merupakan kubur Cina Trek 14. Kisi tanya pendengar-pendengar dia, mereka mesti tahu tentang kubur Cina Trek 14. Sebenarnya saya tak tahu. Jadi saya pun tengok GPS. Dah enter, dah masukkan nombor blok rumah dan sebagainya. Saya pun letaklah GPS itu di tempat pemegang GPS. Baru nak memandu, alangkah terperanjatnya. Baru nak memandu ni, biasalah. Orang kalau baru belajar ataupun baru lulus ujian memandu, sebelum berjalan, saya sama habit. Tengok cermin kiri, tengok cermin kanan. Kemudian saya angkat dua belah tangan, konon nak adjust ataupun nak betulkan rear view mirror. Sedang saya nak betulkan, saya tengok rear view mirror terperanjat. Dekat tempat duduk belakang ada orang, kisi. Saya tengok bawah. Kisi, saya tengok bawah. Nampak sekali saya tengok bawah. Perlahan-lahan lagi saya tengok. Tengok dekat cermin, dah tak ada. Saya punyalah takut. Saya tak tahu nak buat apa. Saya turunkan ke 4 tingkap. Saya terus hidupkan hazard light. Baru nak impit sebelah kanan, konon nak buat U-turn. Nyaris-nyaris berlanggar dengan sebuah teksi yang sedang memecut dekat jalan yang saya henti tadi. Nasib baiklah, kisi. Teksi itu sempat berhenti. Saya dah makan terus lane sebelah. Kerana apa? Kerana saya ketakutan. Mungkin matlamat makhluk tersebut nak takutkan saya, nak sebabkan kemalangan jalan raya. Akhirnya, teksi itu berhenti. Saya kena marahlah biasa. Saya angkat tangan, sorry punya sorry. Barulah dengan adanya GPS, saya selamat sampai rumah. Itulah pengalaman saya, kata Hani. Terima kasih, kisi. Dan juga selamat tengah malam. Okey, saudara. Kisah berikut ini yang ingin dikongsi sama oleh Elfie, salah seorang anggota kumpulan paranormal yang beliau anggotai. Nama kumpulan paranormalnya Night Effect. Night Effect. Yang mana salah satu eksperimentasi yang dilakukan ni adalah satu eksperimentasi yang mana beliau mengikut sebuah kumpulan paranormal melakukan perkara ini. Tapi ini dilakukan bukan di Singapura, malah sebuah kumpulan paranormal yang berasal dari negara China. Apa yang berlaku dalam video tu, kata beliau, tapi beliau tidak merakamkan video sebabnya lebih mujarab kalau perkara ini dilakukan tanpa sebarang alat elektronik. Dikatakan entiti ini boleh mengesan kehadiran alat elektronik yang mempunyai signal-signal tertentu dan akan mengganggu segala eksperimentasi. Jadi dalam video yang dilakukan di China ni, ini adalah video
contoh, bukan satu eksperimen yang betul, tapi contoh. Saya pun buat apa yang disarankan dalam video tu, yang mana kita telah pun pergi ke salah sebuah kubur Cina di Singapura. Kita membawa satu jenis besi yang panjang sangat. Besinya halus dan panjang. Di hujung besi tu kita ikat dengan dikatakan di sini di hujung besi tu kita ikat dengan tali warna merah. Kemudian kita akan pacakkan tali merah tu betul-betul bersebelahan di atas tanah, bersebelahan dengan salah sebuah kubur yang ada di tapak tanah perkuburan. Jadi beliau lakukan hal ini dan inilah pengalaman yang diceritakan. Jadi sekiranya kita nak pacakkan sedalam yang mampu, cucuk dan cucuk lebih dalam lebih baik. Jadi tali itu akan terkeluar sedikit daripada tanah dengan besi itu masih lagi terpacak dalam tanah di sebelah kubur. Ketika eksperimentasi ini dilakukan, kami hanya 6 orang saja. Seperti yang dikatakan, tidak dibenarkan membawa sebarang alat-alat elektronik. Kesemuanya ditinggalkan dalam kereta, tapi kami nak tengok sendiri. Adakah ini sesuatu yang benar-benar boleh berlaku ataupun tidak? Jadi dalam eksperimentasi ini, benang merah ni, kalau kena tepat pada waktu dan caranya, dia akan perlahan-lahan terus masuk ke dalam tanah seperti ada orang tarik dari bawah. Setelah berbuat demikian, saya dengan anggota paranormal yang lain berdiri di sekeliling besi yang dipacak di atas tanah tu dengan benang di hujungnya yang terbenam dalam tanah. Kami pun masing-masing tunggu saat-saat benang tu bergerak. 5 minit, masuk 7 minit, masuk 10 minit, minit yang ke-14. Sebab saya mengira waktu menggunakan stopwatch. Minit yang ke-14, benang tu bergerak. Seolah-olah dari bawah ada orang tarik. Kami daripada penat, mengantuk, terus jadi segar bila terlihat benang tu seolah-olah bergerak dan macam ada orang tarik. Bayangkan pendengar 897 mereka di kawasan tapak tanah perkuburan. Langkah yang pertama, benang tu dah ditarik sedikit. Kami pun diam, perhatikan. Minit ke-14 dia tarik sikit, kemudian masuk 15, masuk 20, masuk 25, minit ke-30 dan minit ke-34. Benang tu ditarik sampai semua benang merah terbenam dalam tanah kisi. Bayangkan pendengar 897 FM. Jadi bila benang tu dah masuk dalam tanah, semua dah masuk dalam tanah, kita pun cabut besi yang dipacak tu. Cabut besi. Terus kembali ke kenderaan sebab kita takut nak berada dekat kawasan yang mana benang dah masuk ke semuanya. Naik kenderaan dan tinggalkan kawasan tapak tanah perkuburan. Salah seorang daripada teman saya tiba-tiba berdiam diri. Seolah-olah dia ni macam kena rasuk. Kami tepuk-tepuk dia beberapa kali, tidak respon, dia hanya memandang ke satu arah saja. Kita cuba tenangkan dia, ramai-ramai kita membaca surah, dan baca, akhirnya hampir setengah jalan membaca surah. Dia sambut membaca sama-sama dengan kita, sampailah baru dia kembali seperti biasa, Gesi. Itulah pengalaman, kisah daripada kumpulan paranormal Night Effect. Selamat tengah malam, siapa bercakap ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Cik Rashid. Ya, silakan Cik Rashid.
Awak sihat? Ya, terima kasih, saya sihat. Alhamdulillah, juga tak ada apa-apa Hmm. Ini cerita saya ni macam saudara saya ni, saya sekarang tinggal kat Bukit Merabu untuk sementara nak tunggukan rumah kan. Jadi saya, saudara saya ni, dia wali Johor lah, rumah dia lah kan. Sekarang saya tinggal seorang. Satu malam tu saya tinggal seorang. Ada perempuan keluar daripada lift. Dia cakap, abang kenal tak saya? Suara macam saya kenal lah. Saya kata, siapa apa tu boleh ingat saya dulu? Kan saya ni Suria dulu kerja dengan abang dekat di dalam. Dekat Jurong. Habis, macam mana saya boleh datang saya pula? Sekali, saya cakap, saya tinggal bawah sekolah sana. Dulu kan abang rumah saya kat di mana? Dia tu. Kenapa datang malam-malam hari? Kan dia nak hantar mak asyar saya pergi dekat atas tu. Bila dia tengah berbual saya, habis ada orang keluar dari lift, cakap, Cik berbual siapa Cik? Entah. Saya tak tahu siapa dia kata, nama Suria. Tak ada orang tinggal berbual seorang buat apa. Itu pengalaman saya di sini. Terima kasih, Cik Rashid. Lagi satu, yang tu hari, ada tak ada SMS tu tentang jatuh tidur tinggi. Jatuh apa, mimpi jatuh dari tempat yang tinggi tu. Itu sebenarnya bukan sihir. Sebenarnya dia cerita dia terlalu tinggi. Jadi dia terlalu sangat-sangat. Jadi terbawa tu. Dia terbawa cerita-cerita dia macam terpengaruh ya. Jadi untuk nasihat untuk orang-orang mimpi itu, selain itu usaha je. Jangan lekas putus asa. Itu dia. Terima kasih, Cik Rashid. Terima kasih. Baik pendengar ya 897 ingin saya sentuh kiriman SMS yang saya terima dengan kodnya Club KLUB jarak nama anda, kisah misteri anda dihantarkan ke talian 72346. Okey, silakan. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Saudara Hulu Langat. Hulu Langat. Wah, orang Hulu Langat Selangor. Selangor, orang Selangor. Tadi pun ada orang Selangor berkongsi pengalaman Oh, ya. Ya, tadi ada pendengar namanya Nita dari Selangor juga berkongsi pengalaman. Jadi anda pengalaman tentang apa ni? Silakan. Oh, ini pengalaman kisah saya pergi bercamping. Bukan bercamping, hiking Okey. di Bukit Fraser. Oh, Bukit Fraser. Dekat kawasan mana tu Bukit Fraser? Fraser ni dekat Selangor jugalah. Okey. Jadi kini kisahnya berlaku 3-4 tahun lepas. Dia ada 3 peringkat kisahnya ni. Mula-mulanya malam pertama kita camping di kaki gunung sebelum kita mendaki esoknya. So kita ada campsite lah. So malam pertama lepas set up kemah semua macam biasalah. Camping, sapi, lepak-lepak semua. So malam camping yang pertama tu pukul lebih kurang 1 pagi lebih, lepas semua dah lepak-lepak, dah kemah masuk kemah. Saya ni memang jenis kalau tempat baru susah sikit nak tidur. So 1 lebih tu dalam kemah tu saya dalam setengah jam lepas saya duduk kebi-kebi dalam kemah seorang-seorang, jenis kemah seorang masuk boleh buat seorang. Saya terdengar tapak kaki macam berkeliling kemah kita orang apa. Perlahan-lahan je macam cek semua kemah lah. Kawan pelan tapak saya macam nak buka, cakap tak berani lah pula kan, nak tengok kan. So saya macam tak apalah, pula-pula je dah sampai tidur lah. So esok paginya tak ada masalah, kita kemas-kemas barang, kita start lah mendaki ke puncak semangkuk nama tempat tu. Naik tak ada masalah je sih, itu semua okey lah. Sebab siang malam kita orang terlewat pun, kita orang berbalik itu dah maghrib. Rambutan je sih, bila dia malam gelap dia lain macam, orang duduk sebelah-sebelah pun tak nampak muka. So bila sampai satu kawasan, saya ingat lagi, kita daripada 30 ke 40 orang kita pecah di group of 4 people tau. So group saya, kawan saya perempuan dengan ada 2 orang senior yang mendaki lah. So sampai ke kawasan, saya ingat ada banyak pokok nipah kat situ. Tiba-tiba tengah jalan pun, tiba-tiba kita dengar macam bunyi dahan pokok ditiup, ada macam ada benda langgar dekat atas.
Dan dengan bunyi itu disertakan dengan bunyi hilayan macam suara perempuan mengilai. Kat situ yang kita macam terkejut perut tau. Semua macam sini dia cakap light yang gerak tu, light yang seluar atas tengah bunyi. Macam tu kan. Kita orang dah memang berpeluh-peluh lah time tu. Macam apa benda ni pula kan nak kacau kita orang. Dia macam kepala suara tu dengan bunyi tu macam malah ke kiri terbang ni. Lepas tu dalam beberapa saat kita orang dah senyap. Okey, sini kita jalan balik. Kita orang jalan balik bunyi tu sekali lagi berbunyi jamah ke kanan lah. Ya Allah, kita orang bunyi lah menggeletar tu kepala lutut. Benda bawah jauh lagi nak jalan tu bawah ni. Lepas kita orang free lama sikit, benda tu dah betul-betul hilang. Baru kita orang turun. Sampai bawah, dekat parking kita, ingat dah settle lah. Kita orang siap-siap, semua kemas barang, masuk kereta, drive balik. On the way balik tu, kena lagi pula si saya yang drive. Dekat situ, on the way jalan dia macam satu jalan. Kiri kanan, macam hutan, kanan macam gaung. So ada satu jalan, satu arah dia tak ada sempang. Dia ada lalu satu jabatan. Jabatan tu saya ingat dia ada macam orang macam graviti tau. Saya perasan kita lalu kat jabatan tu 3-4 kali. 3-4 kali jabatan yang sama. So saya macam pelik lah. Memang depan tak ada kereta. Barang lagi saya seorang dengan kawan saya dan kereta. Kawan saya memang dah lelap tidur. Memang sedang mesti menggemang, rasa macam macam kan. Sebab benda dalam pasal sama saya pun sampai baca sikit. Saya tempuk bumbung kereta. Saya nampak jalan dan saya dapat pulang dengan selamat. Itu kisah saya pergi Bukit Fraser dan buat hiking lah. Memang tak boleh lupa dengan gangguan daripada painting naik turun sampai balik. So setakat tu je lah pengalaman saya ke rasa tu. Jadi Bukit Fraser ni adakah ia satu tempat yang juga ada kunjungan pelancong-pelancong ke atau hanya orang tempatan yang tahu? Ada. Dia atas sikit semua tempat saya pergi tu dia di jalan sebelum nak sampai ke tempat pelancongan lah. Ada tempat hiking ni, tempat-tempat hiking tu memang keras sikit lah. Itu pengalaman saya tak lupa lah 4 tahun lepas. Terima kasih pada teman kita dari Ulu Langat. Selamat pagi. Sama-sama, Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini adalah satu peristiwa yang dialami, kata kiriman dari Fauzi. Fauzi berkongsi kisah beliau ketika menunggang motosikal pada waktu malam. Dan hal yang diceritakan ini berlaku di salah sebuah kawasan di Yishun. Katanya Fauzi. Kita kongsi sama kisah kiriman Fauzi kepada saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Pendengar 897, Fauzi kata pada malam tersebut saya sedang menunggang motosikal seorang diri. Hal ini berlaku di kawasan Yishun. Saya tak nak beritahu lebih tepat lagi di mana. Waktu itu daripada Yishun sedang menuju ke arah laluan ke Seletar. Di Seletar tu tempat kawan-kawan saya berkumpul. Kita nak lepak dekat kawasan Seletar untuk duduk. Pada malam tu saya menunggang motosikal. Kebetulan di hadapan saya ada kenderaan, ada sebuah kereta. Jadi saya pun ikut tunggang belakang kereta tu. Dekat satu laluan KC Simpang 4 saya ingat lagi. Di mana dekat satu kawasan tu adalah hutan. Kereta ni sedang memandu. Saya di belakangnya ikut sebab saya pun nak belok. Tiba-tiba kereta ni jam brake. Saya hampir langgar belakang kenderaan yang ada di hadapan saya. Hampir kisi, tapi selamat saya dapat hentikan motosikal dengan secepat mungkin tanpa ada sebarang kemalangan. Saya dapat kawal motosikal saya, katanya Fauzi. Kemudian saya high beam dan horn 2 kali. Pemandu di hadapan berhenti, tekan hazard light.
Saya turun dari motosikal menghampiri kenderaan. Kata Fauzi, pemandu tu keluar. Dan saya terperanjat nampak seorang pakcik, orang Melayu, dengan berkopiah. Katanya, nak minta maaf nak, pakcik minta maaf. Kata pakcik itu pada saya, pakcik, kenapa pakcik main jam brake sembarang? Saya nak marah pun tak sampai hati. Jadi saya nasihat dengan kata yang baik. Pakcik tahu tak, saya kat belakang motosikal. Si baik saya tak langgar pakcik. Kalau saya jatuh pakcik macam mana? Minta maaf. Kenapa pakcik break tadi Pakcik ingatkan lampu nak bertukar ke? Kata pakcik itu, bila dia sedang memandu, di mana saya di belakangnya, dia memang tahu. Tapi bila dia tengok rear view mirror, dia pandang depan, baru nak ke depan kenderaannya, ada perempuan lari melintas depan kenderaan beliau. Kata pakcik itu pada saya, baru dia nak bergerak, ada perempuan lari melintas. Saya kata, pakcik, mana ada orang? Saya tak nampak orang pun. Kata saya dengan pakcik itu, dalam hati ni pakcik ni nak buat cerita tak? Dah lah pakcik, saya tak kisah pakcik. Saya tak kisah, yang penting pakcik jangan buat macam ni lagi, berbahaya. Kata saya kepada pakcik itu. Tapi pakcik ni pusing, nak, aku tahu kau tak nampak. Aku tahu. Tapi tadi betul-betul ada orang. Perempuan, bongkok, rambut panjang. Pakcik tengah nak jalan, dia lari depan kenderaan pakcik. Bila saya dengar kata-kata pakcik tu, saya rasa takut. Jadi apa yang saya lakukan? Saya minta maaf dengan pakcik tu. Saya kata, lain kali hati-hati je pakcik. Saya menunggang motosikal, tinggalkan kawasan tu. Saya speed up untuk ke Seletar berjumpa dengan teman-teman saya. Casey, tak tahulah, adakah mungkin pakcik tu buat-buat cerita sebab dia pijak brek, saya hampir-hampir langgar dia, ataupun memang benar-benar tempat yang diceritakan dekat kawasan Yishun ni memang berhantu. Entahlah. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Fauzi. Yang ini kiriman daripada Encik Ruslan. Kata beliau, Assalamualaikum pada KC Champion. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya Encik Ruslan dan berkongsi pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh saya. Waktu tu saya sedang menunggang motosikal nak pulang ke rumah dari tempat tugas. Jadi saya tinggal dekat kawasan barat, bekerja pun di kawasan barat jugalah. Dalam perjalanan pulang ke rumah sekitar jam 12 lebih tengah malam, saya dapati motosikal saya ni seolah-olah macam berat lah. Berat dia seolah-olah macam ada orang yang menumpang. Kata Cik Ruslan. Jadi saya dapat rasakan motor saya memang berat. Saya terpaksa berhenti di tepi jalan, iaitu di lebuh raya, bahu jalan lah, kata Cik Ruslan. Bila saya cuba periksa motosikal saya, mungkin ada sesuatu yang tak kena, tersendat pada tayar. Rata-rata tidak ada apa-apa. Dan saya sampai minta katanya di sini. Okey, jadi bila dia menunggang motosikal, katanya di sini motosikalnya agak berat. Dan berat motosikalnya tu seolah-olah seperti ada orang yang menumpang, membonceng motosikalnya. Tapi memanglah tidak ada orang tapi perasaannya pada waktu itu beratnya sama seperti ada orang sedang duduk di bahagian belakang. Saya pun berhenti di bahu jalan lebuh raya, turun daripada motosikal saya dan kemudian saya periksa lah, mungkin kalau tayar belakang saya ni tersendat dengan sesuatu ke, dan mungkin ia menghambat untuk saya menunggang motosikal seperti biasa. Jadi bila periksa, rata-rata keadaan motosikal saya semua okey lah, tak ada benda yang tersangkut pada tayar ataupun bahagian-bahagian tertentu di motosikal saya. Jadi saya pun duduk balik dan saya cuba bergerak. Tetap sama kisi, tetap berat juga motosikal saya. Saya pun rasa pelik sangat-sangat. Dan sebelum menunggang sekali lagi, dah berhenti, tunggang lagi, rasa berat, berhenti lagi. Dan katanya sebelum saya terus berlalu pergi menunggang motosikal saya ni, saya baca sesuatu tau dalam hati. Kita nak mulakan ni, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, minta boleh lah. Jadi dia cuba lagi, jalan,
Boleh lah. Boleh selepas dia lafazkan Bismillahirrahmanirrahim tu, motosikalnya macam biasalah. Jadi dia dah tunggang, wah boleh lah. Dia pun tunggang perlahan-lahan, kemudian dia berhenti. Sebab waktu dia cuba motosikalnya tu, dia buka helmet. Sebab panas sangat, dia pegang helmet, dia cuba. Dan bila motosikalnya dah boleh jalan seperti biasa, Encik Ruslan katanya, saya pun nak pasang balik helmet. Jadi bila pasang balik helmet, saya ni tergerak hati nak toleh belakang. Alangkah terperanjatnya, awal tadi Cik Ruslan berhentikan motosikal di bahu jalan di lebuh raya. Kemudian dia bergerak sedikit ke hadapan. Dia bergerak dalam jarak yang tidak diberitahu di sini. Apa yang berlaku selepas motosikalnya dah boleh bergerak seperti biasa, dia pun toleh ke belakang. Terperanjat, ternampak susuk tubuh seorang wanita yang sedang berdiri di tepi jalan, khususnya lebih tepat lagi di tepi lebuh raya. Bayangkan pendengar Ria 897, awal tadi tak ada ni. Dan Cik Roslan berkata dalam hati, adakah itu wanita yang menumpang motosikal aku? Ajak. Betul ke? Tempat dia dekat sini? Betul. Dah banyak dah kali aku tanya kawan aku. Oh, betul. Tempat dekat sini? Kenapa kau tak pergi siang hari? Malam-malam macam ni seram lah. Kau ni pun, kalau kau nak mujarab, diorang kata datang waktu malam. Siang-siang boleh pergi. Tapi selalunya yang selalu kena bila datang malam. Yalah, jom kita cari. Mana pula lah. Susah juga Jalan sana sikit, jom. Sana. 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 Mana pula lah benda kat sini ni. Itu dia. Betul tak? Bukanlah. Jalan lagi. Aku rasa lagi dalam ni. Yelah. Ajak kau dengar tak? Ada orang minta tolong lah. Ijak, aku seram ni. Pukul 12. Dekat hutan. Suara orang minta tolong. Pendengar Misteri Jam 12. Ini kisah yang dikatakan benar-benar berlaku. Tapi entah benar ataupun tidak. Daripada pendengar kita yang dikenali sebagai Razman dan temannya Ajak. Kisah ini berlaku lama, Kisi. Berlaku di Singapura. Tapi waktu tu saya dengan teman saya bujang. Jangan sebut nama yang tertera pada alamat email sebab ini masa lampau saya. Yang saya tak nak mungkin isteri mendengar ibu mertua. Saya dengan Ajak, bukan nama sebenar, nama samaran. Ketika usia muda, lebih kurang dalam 20 lebih tahun. Ialah Kisi, selepas tamat perkhidmatan negara, dua-dua tak ada kerja. Nak kerja pula malas. Ambil jalan pintas untuk hidup senang dan dapat duit. Kita ni suka berdua bermain dengan numbu ekor, Kisi. Kita akan beratur, Kisi. Muka ni pada waktu usia muda tu tak malu, Kisi. Kadang-kadang biasalah masyarakat kalau tengok kita, orang Melayu kita akan pandang, sampai toleh, Kisi, melihat dua budak Melayu beratur beli numbu ekor.
Tapi sekarang ni, keadaan itu dah berubah, Kisi. Dah ramai dah orang kita. Dulu ni kita lain. Kisah saya, bila kita beli nombor sama-sama, apa jual nombor kawan saya beli nombor yang lain. Kalau menang, kita kongsi duit yang kita menang. Dia ibarat kita pergi memancing bersama, dapat ikan, kita kongsi ikan yang kita dapat. Macam tu lah. Mula-mula menang ke si? Kadang-kadang menang 800, paling tinggi pun dalam 1000 lebih. Makin lama makin syok ke si? Makin kita nak beli. Bila dapat tahu cerita-cerita mengatakan dia itu menang sampaikan 50,000, dia menang sampai 100,000. Tertanya-tanya macam mana ni? Yelah, mesti letak duit yang banyak. Tapi kalau duit yang banyak kita letak, kalau tak menang, tak untung dia sih. Beginilah kisah saudara yang diceritakan oleh Ajak dan temannya, adapun Rizman dan temannya Ajak. Razman dan temannya Ajak. Jadi apa jua yang diceritakan di sini, jangan kita ikut contoh, jangan kita ikut apa yang dibuat. Ingat, rancangan ini 100% hanya hiburan. Saya bertanya dengan seorang lelaki, bagaimana nak menang besar? Kau pergi dekat tempat ni. Dia berikan saya tempat ni. Kau pergi dekat tempat ni. Dekat situ ada sebatang pokok pisang. Pokok pisang ni dah tak ada buah, tapi jantung pisang tu masih ada dekat situ. Jadi apa yang perlu buat? Minta dengan jantung pisang tu apa yang kita nak. Itulah malam tu kita pergi. Untuk pengetahuan anda, hutan yang disebutkan ini terletak di salah sebuah hutan simpanan di Singapura. Berani mereka masuk waktu malam. Masuk waktu malam, 12 lebih tengah malam. Sampai dah dalam, tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Cari tak jumpa. Suara orang minta tolong. Tolong. Teman saya dah cuit-cuit. Katanya dia tak sedap hati nak keluar. Saya pula semangat membakar kisi. Nak minta supaya dapat kena nombor besar, hidup senang kisi. Oleh kerana itulah, saya tak takut dengan suara-suara minta tolong. Saya kata pada teman saya, pada malam yang disebutkan, Man, jomlah kita pergi. Kau ni baru sikit kena cabaran. Orang cakap kalau nak jadi kaya bukan senang. Itu cabaran kita tahu. Itu kita diuji. Jomlah, cepat. Tapi mana tengah-tengah hutan pukul 12:30 malam ada orang suara minta tolong. Kau jangan fikir itu semua. Itu menghalang kita daripada mendapat rezeki. Aku rasa tu pokok pisang tu. Tu. Ya Allah. Jom. Pendengar Ria 897 FM. Akhirnya Ajak dan Razman jumpa pokok pisang yang disebutkan. Katanya kisi, satu pemandangan yang cukup menakjubkan. Dalam hutan, kiri, kanan, depan, belakang semua pokok-pokok besar. Tapi dekat tengah-tengah tu tiba-tiba ada sebatang pohon pisang yang tidak berbuah, tetapi ada jantung pisang dekat tengah-tengah. Jadi apa yang kita perlu buat? Katanya di sini pokok pisang tu dah ada penunggu. Kita minta apa yang kita nak dengan cara begini. Saya tak boleh jelaskan cara yang dilakukan dengan penuh. Takut-takut nanti pula ada yang mengikutnya. Jadi dia dah buat sesuatu, kemudian saya bawa dengan saya jarum yang agak besar. Jarum tu diikat dengan benang warna hitam. Jarum tu diambil,
cucuk. Ambil jarum tu, cucuk pada jantung pisang yang ada. Kita cucuk pelan-pelan. Dah letak benang hitam, cucuk. Tarik benang tu jauh. Kita tunggu. Tiba-tiba, benang hitam yang kita tarik, Casey, rasa macam ada orang rentap beberapa kali. Teman saya nampak, saya boleh rasakan. Casey, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis pada malam itu. Kau dengar tak? Dengar tak? Kau dengar. Wahai suara, aku dengan teman aku akan lepaskan kau. Tapi dengan satu syarat. Kau boleh tak kasih kita kaya? Nanti kita cabut jarum ni. Boleh tak kau kasih kita kaya? Man, dia tak jawab, man. Macam mana? Nanti. Wahai suara, aku dengan teman aku datang ni nak jadi kaya. Kalau kau janji kau kasih kita kaya, kita cabut jarum tu. Boleh tak? Pendengar Ria 897. Selepas dengar suara berkenaan, saya dengan sahabat saya pada waktu itu lari lintang pukang. Apa yang dihajatkan tidak kesampaian, jarum tu masih terpacak pada pada jantung pisang. Lari keluar, tercungap-cungap nafas dibuatnya, sampai saya dengan teman berada di tepi jalan raya utama dekat kawasan yang tak boleh saya sebutkan. Termengah-mengah dibuatnya. Dan akhirnya, teman saya menjadi mangsa dalam situasi ini. Ajak. Casey, benda tu ikut balik. Tapi bukan ikut saya. Dia ikut kawan saya yang lemah semangat. Dia ikut ajak balik. Sampai rumah, ajak beritahu. Telefon saya dekat rumah, katanya benda tu ikut. Saya kata, tak adalah, kau meripik lah. Saya marah, saya tak percaya. Kemudian saya tak jumpa dia esok. Lusa tak jumpa. Jadi bimbang, Casey. Waktu tu tak ada handphone. Jadi kalau nak jumpa betul-betul, cari dia dekat rumah. Datang dekat rumah, dia dalam keadaan sakit. Saya datang tengok dia, dalam bilik sedang terbaring. Tanya pada ibunya, katanya dah 2-3 hari dia macam ni. Casey, saya malu sebenarnya dengan keadaan saya pada waktu itu. Sekarang teman saya masih lagi single. Saya dah berumah tangga, ada 3 orang anak. Teman saya single bukan kerana tak ada jodoh, tak nak kahwin. Sebab dia dah jadi gila. Misteri Jam 12. Saudara pendengar Misteri Jam 12, pelbagai kisah saya telah pun bacakan kepada anda semua. Dan ingatlah, kalau tadi kisah daripada Razman bersama dengan sahabatnya Ajak bukan nama sebenar. Walau apa yang dilakukan, jangan kita jadikan ia sebagai satu contoh. Kalau kita nak berjaya, nak jadi kaya, kita harus berusaha dengan cara yang baik, bukan cara tadi. Kalau benar-benar kisah Razman dan temannya Ajak memang berlaku pada dirinya, kalau memang benar-benar berlaku, kita jadikan ia sebagai satu iktibar. Tapi kesian melihat temannya dalam kisah ini mengatakan temannya, dia dah berumah tangga, ada anak 3, ada isteri. Temannya tidak senasib dengan beliau.
Temannya dah pun menjadi gila, katanya dalam kiriman email. Saya pernah bertanya dengan seseorang, mengatakan kalau kita keluar dalam satu kumpulan, ini entah benar ataupun tidak, tapi penjelasan yang diberikan. Kalau kita keluar beramai-ramai lah, mungkin pergi adventure dan ataupun jalan-jalan ke, pergi trekking, tak kisahlah. Mungkin dalam kumpulan tu ada 4 orang. Dalam 4 orang tu, cakaplah ada makhluk nak ikut balik. Lazimnya dia akan ikut balik orang yang paling lemah semangat. Jadi kisah tadi yang mana saya baca, kita dapat tahu teman Razman ajak ni beberapa kali nak undurkan diri, katanya takut bila dengar suara minta tolong. Tapi Razman ni bersungguh-sungguh katanya nak pergi. Sebab itulah kemungkinan pada pandangan saya. Ajak diganggu sampailah ikut pulang ke rumah. Berikut kisah daripada kumpulan SS dikenali sebagai juga Soul Searchers. Sebelum itu, di sini ada sesuatu tentang kumpulan ini yang pendengar kirimkan email ingin anda tahu. Yang pertama, Soul Searchers adalah kumpulan paranormal, salah satu kumpulan paranormal di Singapura. Dan setiap kali kalau kami nak keluar, kami paling ramai boleh membawa 3 orang. Paling ramai 3 orang setiap kali kami akan keluar dan buatlah penyelidikan, katanya. Dan dalam kumpulan kami tidak memanggil nama individu. Seperti dalam kiriman email, nama pengirimnya Amran. Tetapi dalam kumpulan ini saya dikenali sebagai Brother Incredible. Ada juga nama-nama samaran yang lain, seperti Motion dan sebagainya di sini. Kenapa agaknya kami menggunakan nama-nama samaran? Sebab kami pernah rujuk kepada bukan 1, malah 4 orang pakar yang mengatakan dengan memanggil nama kami yang sebenar, benda itu akan mengganggu dan boleh mengikut kami pulang ke rumah. Sejauh mana kebenaran kami tak pasti, tapi kalau dah 4 orang cakap macam tu, kami harus menggunakan nasihat yang diberikan. Baik, kata Amran ataupun lebih dikenali sebagai Brother Incredible dalam kumpulan Soul Searchers ini, setiap kali nak keluar, nak membuat satu penyelidikan tentang kehadiran makhluk halus, paling ramai 3 orang. Ketua kumpulan kami, iaitu Brother Motion, akan hantarkan kiriman email kepada semua ahli anggota. 3 orang yang kirimkan terpantas balasan ataupun membalas kiriman email itu, 3 orang itulah akan ikut sama melakukan penyelidikan. Kenapa agaknya? Kalau Kisi boleh tanya, kenapa 3 orang dan tak lebih? Bila 3 orang, katanya di sini, better result. Lebih sunyi, lebih senyap, tidak bising dan mudah menjalankan sesuatu penyelidikan. Cuba bayangkan, kalau Kisi masuk tanah perkuburan, niat di hati nak rakamkan sesuatu, tetapi yang pergi sampai 14-15 orang. Bagaimana agaknya Kisi? Macam mana nak dapatkan sound audio yang diinginkan? Pasti tak boleh. Jadi 3 orang ni pun dah kira banyak, dah kira ramai, kata Encik Azman, tapi itulah yang paling selamat. Jadi berbalik pada kisah yang dialami. Ketika itu, Brother Incredible dan juga pengetua ataupun ketua kumpulan Brother Motion dan juga seorang lagi yang dikatakan di sini telah pun mengikuti rombongan memasuki salah sebuah tanah perkuburan di Singapura. Kubur yang kami pergi adalah sebuah kubur yang lama di kawasan Kranji. Mungkin ramai yang tak tahu. Kubur ini terletak di sebelah barek army yang lama. Kami sampai ke sana sekitar pukul 12.30 tengah malam. Dan Kisi, memang betul, 3 orang saja pergi. Kami membawa beberapa alat detektor, termasuklah sound recording ataupun sound recorder yang dibekalkan bersama. Bila masuk dalam, kalau 3 orang memang menyeramkan. Kami disambut dengan bauan yang cukup harum dan wangi. Dan kami tidak dibenarkan bercakap. Setiap kali kalau nak cakap sesuatu, kami akan beri isyarat ataupun keluarkan kertas, tulis di atas kertas. Itulah yang kami praktikkan dan sejauh ini keputusannya memang memuaskan. Saya akan kirimkan email pada Kisi tentang apa yang dapat saya rakamkan ketika kumpulan saya Soul Searchers memasuki tanah perkuburan Kranji. Tetapi yang menakutkan Kisi, mungkin para pendengar Ria 897 FM ada di antara anda pernah memasuki tanah perkuburan Kranji. Kalau kita masuk sebelah dalam,
akan ternampak satu pohon rindang yang tidak begitu tinggi. Di pohon tersebut, Casey, ada digantung buaian yang dibuat dari tali dan kayu papan. Bayangkan, malam tersebut, saya dan teman-teman saya datang 12.30 malam. Bila sampai dekat dalam, memang tak ada orang. Tetapi nampak buaian tu bergerak dari jauh. Bergerak seolah-olah ada orang duduk di atasnya dan bermain dengan buaian tersebut. Kami tidak dapat rakamkan video kerana bila kami hidupkan video, buaian itu berhenti dari bergerak dan tahu ada sesuatu. Di situ telah pun kami talakan sesuatu device yang kami bawa bersama untuk mengambil desibel ataupun bunyi yang terakam dalam rakaman kami yang akan saya ketengahkan pada Casey. Tapi Casey, mendengar dari headphone yang saya pakai tika malam tersebut memang menakutkan Casey. Seolah-olah dengar macam suara orang minta tolong dengan suara yang halus. Bila balik ke rumah, dengan menggunakan sistem alat canggih, saya besarkan suaranya dan dapat dengar perkataan tolong hanya disebut 2-3 kali saja dalam adunan audio yang telah pun saya kirimkan pada Casey. Dan Casey, selepas kejadian itu, kami tinggalkan kawasan itu. Dalam perjalanan nak keluar daripada tanah perkuburan Keranji yang agak lama dan usang, ada kubur yang bersih. Ada kubur pula yang telah pun tertimbus dengan rumput dan lalang yang tinggi. Yang membuat saya dengan teman-teman saya 2 orang ini terperanjat. Tadi masuk tak ada orang. Bila keluar terperanjat, nampak seorang makcik sedang duduk di salah satu kubur, seolah-olah duduk macam datang menjenguk kubur tersebut. Saya dengan teman saya tak tegur. Kami keluar, sampai di luar, dalam kenderaan saya tanya, kau nampak tak tadi dekat kubur yang kawasan dekat keluar tu, kau nampak ada makcik tak? Yang hairan, teman saya 2 orang ni cakap mereka tak nampak. Ini bermakna saya seorang saja yang nampak. Itulah pengalaman saya, Casey, dari kumpulan Soul Searchers dari Encik Amran. Adapun nama dalam kumpulan ini, Brother Incredible. Kiriman daripada Joji, katanya, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Tempoh hari saya menunggang motosikal dan telinga sebelah kiri saya sumbat earpiece sambil mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan kisah ini berlaku lebih kurang berapa bulan yang lalu. Sebelah kiri sumbat earpiece, kanan tak adalah, takut nanti tak dengar bila kereta horn ke. Jadi sedang saya tunggang motosikal, saya berhenti dekat jalan, simpang jalan ni kerana lampu merah. Tiba-tiba saya dengar ada orang panggil, Bang, Abang. Panggil abang lah. Saya ingatkan sound effect yang Casey putarkan ketika MJ12. Jadi saya pun buat bodoh lah. Dan setelah beberapa saat baru saya sedar tau, Casey tengah putar lagu. Macam mana boleh ada sound effect pula? Dan baru saya tengok sekitar kawasan saya ni, kiri, kanan, belakang, depan tak ada kenderaan. Saya seorang motosikal dekat lampu trafik. Dan Casey oleh kerana dah terlampau takut sangat, minta maaf lah. Kata beliau ni, perlahan-lahan saya kedepankan motosikal, walaupun lampu merah ni saya kedepankan lagi, terus saya cabut. Apa ni, bilang orang, nanti trafik polis tangkap, awak nak dia datang nanti. Dia berkata abang tau. Abang, minta driving license. Di sini pula dari teman kita, dari Encik Saiful. Cuba anda bayangkan, Saiful pendengar dari seberang tambak, bukan seberang tambak, orang Singapura yang mengalami satu perkara yang berlaku di seberang tambak. Dan kisah ini berlaku ketika dia menunggang motosikal pergi seberang tambak untuk isi minyak. Jadi kisahnya akan saya teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Selamat tengah malam Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Saiful dan tolonglah Casey ketengahkan kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 kepada pendengar-pendengar Ria 897. Peristiwa yang ingin saya ketengahkan ini berlaku di seberang tambak apabila saya pergi ke sana untuk mengisi minyak motosikal saya. Bila sampai di sana, saya lazimnya kalau nak top up minyak, saya akan pergi selepas 12 tengah malam. Kalau sebelum tu kadang-kadang jam Casey. Jadi sekitar 12 tengah
Saya tinggal di Woodlands, tidak begitu jauh kan. Hanya perlukan pasport, masuk dan keluar. Jadi saya pun memasuki Causeway Point sekitar 12.30 tengah malam. Masuk dalam, tiba-tiba perut ni terasa lapar dan sebelum itu ibu saya dan kakak saya ada kirim beli makanan di seberang. Jadi saya pun mengisi minyak saya dahulu, kemudian saya pun belilah makan. Bila berada di salah satu kedai, ini tempat yang saya beli makan, kalau tak silap saya nak kisi nama jalannya Setulang Laut. Bila berada di sana, saya beli ada 4 bungkus makanan yang saya pesan. Saya pun setelah memesan makanan, saya ambil makanan tersebut kembali ke motosikal saya menunggangnya. Lazimnya saya ni kalau ke Setulang Laut, tempat kegemaran makan keluarga saya ni, saya akan buat U-turn dan pusing kembali ke jalan yang saya masuk awal tadi. Tapi kali ini, malam tersebut, saya tak gunakan jalan yang sama saya datang. Malah saya terus masuk ataupun naik ke atas lebih jauh dari biasa saya gunakan jalannya. Bila sampai di atas, pada mulanya jalannya okey kiri kanan rumah. Semakin dalam, saya belok ke satu selekoh. Tiba-tiba jalan raya gelap kisi. Tak ada lampu jalan langsung. Hanya lampu dari motosikal saya saja yang ada. Tunggang, lebih kurang jaraknya. Kalau kira dalam minit dari Setulang Laut ke tempat yang saya tunggang motosikal, jauhnya lebih kurang 15 hingga 20 minit kisi. Bila sampai dekat jalan raya yang gelap, saya mula rasa takut. Yalah kisi, seorang-seorang tunggang motosikal, siapa yang tak takut? Mula menyesal pilih jalan ini. Sebab teman saya pernah ceritakan pada saya, kalau gunakan jalan di atas tu, boleh cepat sampai, tak perlulah pusing jauh-jauh. Saya pun jalan, mungkin saya tersalah selekoh. Jadi bila saya berhentikan motosikal, saya keluarkan telefon bimbit, telefon kawan saya, nak tanya jalan ke mana nak pergi. Sedang saya keluarkan telefon bimbit berbual dengan teman saya. Jadi saya pun bercakap-cakap dengan teman saya di telefon ni. Teman saya pun mulalah ceritakan pada saya jalan belok mana. Rupa-rupanya memang benar, saya dah tersalah selekoh. Sebenarnya saya harus pusing pada selekoh yang kedua. Kali ini saya pusing selekoh yang pertama, jarak daripada tempat yang saya tinggalkan awal tadi. Jadi kisi bila dah salah belok, saya pun letak handphone tersebut, saya masuk poket balik. Bila saya pusing, terperanjatnya kisi, saya nampak tanah perkuburan. Bila dah nampak tanah perkuburan di kawasan itu, saya terus menjadi gamam kisi. Mulut saya tak henti-henti baca Al-Fatihah sepanjang perjalanan menunggang motosikal. Kisi, apabila saya sampai, saya dah tak tahu nak jalan mana. Nasib baiklah saya dapat kembali ke tempat yang tadi saya menunggang motosikal, iaitu di Setulang Laut bila saya beli makanan. Bila sampai dekat restoran Setulang Laut, bila saya menunggang, saya perhatikan ramai orang yang sedang makan, yang sedang meniaga, semua toleh tengok saya. Kenapa pula orang-orang ni toleh tengok aku ni? Dan di depan sana tu adalah satu lagi jalan raya, T-Junction. Jadi bila nak masuk ke selekoh belok kanan di T-Junction, saya berhenti sebab ada kereta dan motosikal lalu di hadapan saya. Bila saya berhenti, dari ujung kisi, saya dengar suara seorang lelaki tua. Nak. Saya pusing tengok seorang pakcik sedang panggil saya. Jadi saya pun pusingkan balik motosikal saya dan letakkan di hadapan kedai, di salah sebuah kedai di Setulang Laut. Kisi bila berada di depan kedai itu, pakcik tu suruh saya turun. Kemudian saya turun ke bawah, pakcik tu tanya, kau nak ke mana? Oh, saya nak balik Singapura, cik. Kau sesat tadi? Ya, cik, kenapa? Aku tahu kau sesat. Kau jangan balik dulu boleh? Biar dia pergi dulu, Saya pusing tengok belakang di motosikal, tak nampak apa-apa kisi. Kemudian saya pusing balik tengok pakcik tu. Pakcik tu mengatakan, tak apa, kau tak nampak. Pakcik nampak. Meremang bulu rumah kisi. Kau duduk sini sudah nak? Kau nak air tak? Pakcik buatkan. Tak apa, tak payah bayar on the house. Jadi saya pun pesan air, saya duduk dan dengar cerita pada pakcik tu. Pakcik tu kata di belakang Setulang Laut ada satu villa dan juga ada tanah perkuburan. Saya pun terkejut. Macam mana pakcik ni boleh tahu saya sesat sampai sana pula? Bukan kau seorang, dah banyak orang pun nak rakyat Singapura datang sini. Sesat dekat jalan tu, gelap kan? Saya pun angguk. Tak apa, dia kat situ lagi, kau tunggulah. Nanti lagi 5-10 minit, dia dah bosan, dia belah. Betul kisi.
Setelah lebih kurang 20 minit saya duduk di warung pakcik tersebut. Dia kata, dah kau boleh balik dah. Dia dah tak ada dah. Saya dengar, saya pun tanya, cik betul ke cik? Betul, kau balik sudah. Saya menunggang motosikal pulang ke rumah dan Alhamdulillah benda tu tidak ikut saya kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Saya ingin ketengahkan satu peristiwa yang ringkas. Datang dari seorang pendengar. Ini berlaku di salah sebuah tanah perkuburan Cina di Singapura. Beliau dan juga 3 orang sahabat sebenarnya nak buat satu dokumentari pendek tentang tanah perkuburan Cina. Dan ini untuk tesis, untuk tesis sekolahnya. Jadi untuk mendapatkan footage tanah kubur. Dan mereka telah pun pilih untuk pergi di waktu malam sebab lebih menambahkan elemen seram untuk tesis mereka lah. Ini saya rasa ni budak pelajar universiti. Namanya Ridwan, berkongsi peristiwa dia dan juga 2 orang sahabat, project mate lah. Jadi pergi ke salah sebuah tanah perkuburan Cina. Beliau tak terangkan di mana, tak sebutkan di mana. Apabila saya terperanjat, ternampak di satu kubur Cina ni besar. Depan kubur tu banyak sangat patung-patung berhala yang diletakkan. Tak tahu apa tujuannya, kata Ridwan. Dan ada juga patung-patung yang dalam keadaan sedang duduk bersila. Dalam lebih kurang ada 5 ke 6. Jadi diletakkan depan kubur yang besar. Jadi saya dengan teman saya pun keluarkan kamera, baru nak letak atas tripod, kata Ridwan. Sedang teman saya pasang kamera, saya pun carilah angle yang baik untuk kita buat rakaman. Sebab kita harus diri dalam frame di mana nampak kita berdiri 3 orang dan nampak kubur di sebelah kiri atau kanan. Jadi saya perhatikan, tengok. Casey, antara patung-patung tu macam satu dari patung tu betul. Casey, macam benda tu hidup. Jadi saya kata pada kawan saya, budak Cina, Jonathan. Dua-dua budak Cina lah. Saya seorang pelajar Melayu dalam kumpulan projek saya ini. Saya kata, bro, pack up now. Why? Pack up now. Jadi dia pun mula bungkus sebab saya dah rasa cemas dan takut. Sedang mereka bungkus barang-barang perkakas semua, saya orang pertama masuk dalam kenderaan. Bila Jonathan dan rakan saya satu lagi, Timothy, nampak saya dalam keadaan ketakutan, mereka lebih cepat kisi. Sampaikan saya tengok mereka tak sempat nak masukkan tripod dalam beg. Mereka buka boot belakang, katanya, kemudian letak barang-barang semua tutup. Kemudian tanya pada saya kenapa. Saya kata tak nak ceritakan, kita keluar dulu. Kisi, bila saat kita nak keluar, kenderaan yang dipandu oleh teman saya Jonathan berat sangat, macam ada benda halang. Dia tekan minyak, berat Kisi. Kemudian saya kata padanya, John, press the brake. Saya takut, kalaulah benda tu tak tahulah apa jua kuasa lepaskan, kita mesti terbabas. Teman saya tekan brake. Kemudian saya pejam mata, saya baca surah Yasin di kubur Cina. Kemudian teman saya kata pada teman, drive now. Baru masuk gear, baru boleh keluar Kisi. Sampai luar, teman saya dua-dua tercengang, tak boleh bercakap. Sepanjang perjalanan entah tak tahu kami ke mana. Keluar pandulah ikut jalan. Jalan terus belok sampai lebih kurang setengah jam. Barulah saya boleh tenangkan diri, rakan-rakan boleh tenang. Saya arahkan mereka dan kami duduk di salah sebuah restoran makanan segera di Singapura di kawasan Commonwealth. Di sana tu dah letakkan kenderaan, kami duduk dan kami pesan makanan, barulah kami berbual. Kami batalkan niat nak buat rakaman tesis kami di kawasan tanah perkuburan Cina dan malah kami hanya mengambil footage dari YouTube saja untuk menjadikan bahan tesis kami. Terima kasih Casey dan selamat tengah malam